One, two, three. Jadi macam kita juga. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Dan selamat kembali ke satu lagi episod Jenis Bercerita untuk musim scene buku pula. Hari ni musim ni kita cover scene buku. Scene ke industri. Tu kau lebih industri ke scene kalau kau? Okey, sebelum dia jawab. Aku kenalkan dulu. Tamu kita untuk hari ni ialah Wira. Jadi untuk korang juga jangan lupa subscribe, like, share. Dan juga kalau korang nak tengok Jenis Bercerita ni sustain lama, jangan lupa jadi jenis. Korang boleh beli juga barang-barang gas sambil support podcast ni. So Wira, sebagai permulaan kau kenalkan diri dulu kau. Nama aku Wira. Nama aku panjang tapi nama Wira. Saya just santai je. Nama aku pilih Wira. Dalam orang kata scene buku, dalam circle-circle ni memang nama aku Wira lah. Orang kenalkan diri aku Wira. So aku Wira. Jadi aku asal Kuala Lumpur. Memang anak jadi Kuala Lumpur. Jadi sebab masa sekarang aku tengah mengusahakan kedai kopi lah. Kedai kopi dan buku. So adalah kata lain kafe buku. Okay. So aku jual kopi dan aku jual buku. Mesti kedai kopi dia kat Sihidang dekat dengan Gombak. Kedai Gombak. Okey. Sihidang kopi dan buku. Sihidang kopi dan buku. Jadi sebagai permulaan lah, aku nak dengar sikit kau punya childhood dekat dengan buku lah, dengan buku. Kalau nak share aku punya childhood dulu, aku Alhamdulillah memang sepanjang aku research untuk episode ni lah, ayat yang selalu keluar ialah nak jadikan buku sebagai budaya, ataupun nak jadi quote-unquote membaca buku ialah mula daripada kecil. Dan tu saja tu ulang daripada habis sepanjang aku research. Lepas tu Lepas tu aku fikir balik, ada betulnya juga sebab aku memang tangan aku pembaca. Mak aku baca, ayah aku baca. Cuma ayah aku bacanya dari segi buku politik awalnya. Jadi dari situlah memang dia orang tak paksa, tapi sebab dikelilingi buku jadi dah biasa lah nombor buku. Kau dulu macam mana? Dulu first macam sebenarnya macam orang tua aku memang penulis. So dia penulis, dia ahli akademik, banyak bidang. So hidup dia memang banyak dengan buku. Kalau kita background dia sendiri pun, arwah ayah tiri dia pun orang yang dalam dunia juga. Dia menulis, terlibat dengan journalism sikit-sikit. Itu agak dekat dalam family kami. Mungkin pengaruh dari mak lah, orang tua aku. Ayah aku juga pun sama, tapi dia lebih kepada, yalah, macam orang tua aku lebih kepada seni. Ayah aku lebih kepada dia polis. Okay. So dia banyak benda-benda yang hal-hal espionage. So dia baca benda tu. Okay. So kalau tengok buku dia pasal KGB lah, apalah. FBI semua tu. Semua FBI semua. Sebab dia polis. Yeah. So orang menyiasat dia arwah lah, arwah ayah tu. So memang buku semua political, bla 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 bla. Jadi macam pula budaya, sastra, sejarah dan lebih kuat ke arah Nusantara lah dunia. Jadi mungkin itu secara tak langsung pengaruh tu kuat lah kat family kami. Jadi kami nak kata sangat rajin membaca, tidaklah, kita membaca. Kita membaca dan nanti pun sampai sekarang bila ada masa kita baca. Tapi kalau tak ada baca pun banyak media kita boleh baca. Asal ada benda yang boleh bermanfaat untuk kita. Itulah. Kira dulu memang masa kecil kau memang hobi membaca ke dulu? Sebab aku kalau jujur aku main game banyak. Tak. Game sama. Benda yang kecil lah budak-budak kan. Membaca tu taklah menjadi perkara yang paling utama yang aku suka. Tapi aku lebih suka benda yang bergambar. So, orang tua aku juga melukis. Jadi kau dulu tengok filem banyak. Filem dia juga, kartun dia juga, melukis tu dia juga. Sebab bila tengok orang tua melukis kan, so suka imitate lah. Tak pandai lukis sangat tapi aku suka imitate. So kadang-kadang tirulah, macam kadang pergi mana-mana nampak ada kedai ke apa-apa ke jual komik-komik lama, jual RM3, RM2 masih kecil. Kadang majalah second hand lah, komik-komik second hand. So yelah aku besar kat KL kan, pergi Taman Kompleks, pergi apa-apa, Yao Plaza. Dulu dekat Yao Plaza dia suka kedai komik. Tak ingat nama komik Corner tak silap. So jalan-jalan je, nampak kedai komik, nampak majalah apa, komik Spiderman dalam kotak. Murah, apa RM3 tak silap. Second hand. Lama lah. Zaman tu waktu tu
tak berapa 90s kot. Aku tak muda lagi, so, budak lagi. So waktu tu harga macam tu lah. Lepas tu pun dah dikira mahal lah, RM5, RM5 kan. So aku minta mak aku beli. So dia belikan. Baca lah. Sama ni, kita Spiderman. Selalu tengok TV. TV waktu tu ada drama Spiderman. Drama? Ada. Drama series Spiderman. Bukan kartun? 80s punya. Ada. Oh, okay. Ada live-nya drama. Ada. The series. Ada. So then nampak komik. Aku tak jumpa lagi kartun Spiderman masa tu. Aku tengok TV tu. Cerita tu. Live reaction. So dari situ aku kenal Spiderman. Aku nampak komik tu, aku baca. Itulah. So dari situ pula aku suka pula melukis, imitate. Dulu baru lukis Spiderman. Semua benda tu tak biasa. So ada macam tu. Ada macam tu lah. So membaca pun memang kau start dengan buku komik lah dulu? Yes, benda yang ada visual kot. So lebih senang kita nak, orang kata, enjoy. Kalau kita baca semata-mata agak susah sikit. Susah. Waktu tu macam payah nak imagine apa yang dituliskan. Betul. Betul. Itu budak. Kita tak dapat nak visualize, nak imagine, nak bayangkan sesuatu situasi tu. Attention pun kita memang pendek. Tapi sekarang ni pun dah attention memang semua pendek. Yelah kan. Itu macam mana lah benda yang boleh menarik perhatian sebagai seorang budak tu kan. Semua benda kita boleh nak digest, nak hadam. Masa sekolah nilam kau ada tak? Tak ada ni. Nilam tak bila? Tak ingat lah. Hal-hal nilam ni. Aku tu KBKK je. Lucu aku cakap. Dulu kau tak ada nilam. Jadi memang masa start nilam. Tak sure lah. Tak faham. Tak pasti. Yang kena tulis rekod berapa banyak buku. Dia orang akan bagi satu buku. Dalam satu buku tu dia akan tulis berapa banyak buku dalam satu tahun. Buku tak ada. Kena tulis lah berapa banyak buku kau. Buku tak ada. Kau tak kena catat dia. Aku sekolah daripada tahun 89 sampai 99. So aku lahir tahun 87 kan. So 89 sampai 99. That period, time tu. Tak tahu lah. Tak ada start dia lagi. So macam aku ada je sebab dia idea dia kononnya nak mengasah membaca lah. Tapi last kali apa jadi ialah kalau jenis macam aku kan. Sebab last kali cikgu suruh paksa isi semua buku teks sebab malas nak baca. Tak ingat lah, saya tak ada. Yang aku tahu KBSR, KBKK, KBSM. 3 benda tu je. Jadi sekolah dulu memang tak ada lah konon-kononnya. Tak ada lah konon dia idea nak menanam budaya membaca lah. Ada jugalah, rasanya ada juga. Tapi tak ada mungkin tidak ada penekanan yang agak kuat lah. Ada juga benda-benda yang hal-hal macam deklamasi tu biasa ada. Dia pun saja ke apa semua ada. Sekolah rendah tak apa dengar. Tapi mungkin dia lah dalam tu sebab aku budak kampung pun, sekolah kampung tak banyak orang tu. Yang mana aku lah. Tapi dalam membaca aku tak rasa sangat lah. So mungkin sedikit lah. Waktu kami macam sama budak, kawan-kawan kita tak ada pula. Kita hanya bercakap tentang hal yang dunia yang di mana kita expose di luar lah. Cerita pasal komik, cerita pasal kartun, cerita TV. Yalah, sukan, main bola. Dari kecil memang macam tu. Tak adalah macam hal-hal yang macam suruh baca, scan-scan, tak ada. Dan korang dulu kena tak macam BM kena baca buku setahun tu semua tu? Oh, okey. Sekolah rendah dan menengah. Cerita pasal sekolah ni. Kesian pula sekolah aku. Sekolah aku tu, dia penekanan dekat sastra tak ada. Sekolah tu dia separuh kerajaan, separuh swasta. Separuh ni membalik Kristian. Dan sekolah kami kecil. So syllabus macam apa? Aliran. Orang kata aliran. Sains. Ada waktu tu sains dengan art. Tapi penekanan tak ada art tu sebenarnya tak ada. Biasa. Sekali semua push accounting macam tu lah. Yang aku nampak perdagangan. Itu kan banyak major on dekat perdagangan. Art tu pendidikan sini setakat buat syarat je. Tapi ada kelas 5 arts 1, 4 arts 1, bla. Tapi yang ikatan 4 yang ikatan 5, kita orang ada kelas sikit je. Satu kelas. Art satu kelas, sains satu kelas. Sangat kecil sekolah tu orang. Sebab 1 sampai 3 adalah banyak kelasnya. Jadi sangat terhad. So pendidikan sastra memang jauh lah. Tapi aku pernah lah baca Kelapa dan Sekata. Buku tu ada. Tapi dalam subjek bahasa Melayu. Tapi penekanan tu tak ada.
Jujur cakap. Oh, Tapi sebut nama sekolah kan kata kan. Tahu. Tapi ni cerita dululah. Sekarang tak tahulah kan. Tapi cuma yang aku nampak dekat sekolah waktu tu ada tim teater. Wow, ada cerita. Tapi in English. I see. Sekolah aku sekolah campur. Semua bangsa je. Okay. Sentul. Sini aku waktu tu sekolah menengah. Diorang buat pementasan. Tak ingat pasal apa yang pasal 7 Last tu. Itu karya siapa kan? 17. Tak ingat lah tajuk dia. Tapi memang diorang mementaskan yang itu. Waktu tu aku macam main tu. Gila diorang ni macam abang-abang ni. Adalah Melayu 2-3 orang. Ada salah seorang tu dia dah jadi pengarah sekarang. Tu tak nak sebut nama dia. Okay. Aku tahu siapa dia. Okay. Dah jumpa semua. Di sini aku performance tu. Itu tengok pementasan tu. Salah seorang tu dia sekarang director. Dia director drama, film tak pasti. Tapi banyak tinggi lah. Buat famous juga dia tu. Tapi tak apalah, aku ingat dia, mungkin tak kenal aku. Aku ingat dia. Sebut nama dia banyak. Yes. Jadi, itu je lah setakat yang aku ingat masa zaman sekolah tu lah. Beza lah juga. Sebab kalau ingat zaman sekolah aku kan, ada cikgu disiplin tu kan, dia tengok gaya Nilam ni tak membaca sebab dia tahu budak ni memohong. Jadi setiap kali perhimpunan, dia akan suruh bawa buku je. Kau tak perlu baca. Kau bawa je, tak semesti kau buka, kau asalkan dekat perhimpunan tu kau ada satu buku. Dan bagi aku cara tu lagi berkesan. Macam zaman uni. Uni aku tak boleh juga. Aku sebab aku je engineering, jadi lagi lah bahagian tu memang dah. Ini tu masuk kau ada sudut macam mana? Masuk kau kampus tu sendiri ke atau diri sendiri? Diri sendiri lah. Kalau kampus memang kita boleh apa lah. Kampus, yelah zaman sekali kan. Zaman orang putih Rimpan yang zaman kan. Ya. Zaman kan. Tapi zaman tu, kalau zaman tu aku fikir KL mesti hidup gila kan zaman tu. Aku waktu belajar, aku tak belajar kat KL. Aku campak kat Dumut. Aku sama diploma kat Dumut. Degree baru kat Shah Alam. So Shah Alam nak siapa ni Yusuf. Okay, kau terbalik daripada aku lah. Aku start masuk KL tahun 2000. 10 tahun lepas ni. So saya diploma pergi Terengganu dulu. So masih di Shah Alam tu yang degree lah. So nak mutus duduk di bandar macam mana pendedahan dalam pengaruhi kita membaca tu kan. Tak ada apa sangat pun yang signifikan. Tak ada apa lah. Tapi waktu study ni kita dah tentulah benda hiburan tak. Kita dah banyak dengan benda-benda akademik kan. Apa tak dah tentu kita akan baca akademik. Hal-hal pendidikan. Akhirnya balik kepada hiburan juga. Baca komik, baca komik-komik ringan. Ada yang kita ya, ada kawan-kawan baca Gempak. Waktu tu Gempak tengah hot. Tengah naik majalah Gempak, komik Gempak kan. Ada yang bawa komiknya apa? Komik Cina, pahlawanan Cina yang Melayu kan. Perwira-perwira semua tu. Biasalah tu. Jadi macam mana kau start masuk ke dalam komuniti dia? Masa aku masuk pun aku memang serbu event sendiri lah. Dan kelebihan aku ialah waktu tu aku banyak bising dekat internet. Jadi waktu tu dah jadi kenalan internet. Bila masuk event baru macam ni ke dia. Kalau kau dulu macam mana? Berbalik pada orang tua juga. Sejak kecil memang aku ikut orang tua ketika acara-acara. So dia menulis kan. So menulis, lukis. Jadi di mana-mana dia pergi, dia akan heret kami anak-anak. So kakak aku akan kena ikut. Alah event program di Central Market sekalipun waktu tu. Late 80s, early 90s. Kita orang akan dibawa. Sebab ayah aku polis. Waktu tu kan lebih macam mana kau kata lah, lebih gila kan waktu tu. Ya, lebih gila daripada sekarang. Betul. Itu memang rancak lah. So saya aku polis dia sibuk dengan dunia kepolisan dia. So mana-mana memang mak aku akan bawa. Kita orang daripada ni ikut. Orang tengok semahan. Malah Ruafian Habib, Ruak Khalid semua tengok baca puisi. Jadi mak aku baca puisi semua kan. Dari situlah kita orang dah tertanam gini ni. Dah faham dah. Dah faham dah macam mana. Seni di Malaysia macam mana. Seni Melayu punya art macam mana. So, kita orang dah didedahkan sampailah sekarang. Indirectly memang kami tak ada tak turun langsung kat kami patut pun dalam hal-hal penulisan. Kami lah, mungkin lah macam kau tengok pasal dunia buku ni kan. Indirectly kami terlibat lah sikit-sikit. Secara tak sengaja lah. Secara tak sengaja lah. Lagipun satu lagi, orang tua tu bila pergi mana-mana, dia akan jual buku dia sendiri.
Kami lah yang jaga meja dulu, jual buku. Tak menangis lah sebab bagi aku benda tu. Kalau kau tanya aku masih kecil dan tengok persembahan dekat kampung aku tu memang tak ada dah. Di Kuala Lumpur tu kan. Kuala Lumpur memang daripada dulu Kuala Lumpur ialah tempatnya lah. Sebab aku pernah sembang juga benda ni. Kenapa benda ni hanya di Kuala Lumpur dan kenapa tak tersebar dekat negeri lain, kat kampung lain kan. Sebab tu ada jawapan yang paling aku ingat ialah dalam setiap negara memang akan ada satu pusat sini kan. Dan memang selalunya tempat tu ialah pusat bandar sebuah negara mana pun. Dan memang yang itulah jadinya. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh buat apa. Dan orang semua bertumpu di bandar, bekerja. Bekerja di bandar. Dan memang kesenian akan terdetik kat dalam kat kawasan macam tu juga. Ya, jadi kegiatan seni pun di bandar dan orang-orang ni juga yang kerja di bandar ni yang tengok. Orang ni lah yang penontonnya. Pada orang pun perlukan benda yang boleh reliefkan orang stres bekerja. Central market tu memang, yalah, kalau kita tengok balik cerita nasi nasi denim ni filem. Dah jelas. Kalau kita tengok masa baca puisi apa semua, ada orang di situ memang betul lah tu. Itu memang betul. Tidak lah, orang kata dibuat-buat ke tidak. Jadi memang orang menonton duduk di lantai tengok persembahan baca sajak ke depan. Sama je lah macam kita sekarang. Macam anak muda mungkin duduk tengok persembahan puisi di depan. Dan itulah dia sama macam dulu. Jadi era itu. Dan semua waktu tu mungkin agak orang kata, yalah meletup lah waktu tu kan. Dan Central Market, pasar seni. Sangat gemilang waktu tu. Macam tu. Tapi kalau kau dulu masih kecil, kau tak rasa takut atau apa perasaan kau waktu kecil tengok orang sajak menjerit macam tu? Dia takut, tak faham. Tak faham ya. Aku dah fikir juga kalau kecil aku tengok tu, pasal aku dah tengok dah benda-benda tu. Tak faham, betul. Budak. Cuma kadang-kadang tu je juga. Macam ada orang dekat atas kan. Paling waktu tu aku tengok arwah yang habis. Dia tahu kan keadaan dia macam tu. Tapi dia menyampaikan tu. So kagum lah. Sangat kagum. Jadi setakat ni kau dah buat kopi dan buku. Kau buat di area Gombak. Apa yang membuatkan kau pilih area macam tu? Sebab rumah sendiri kat situ. Rumah sendiri. Kampung tu. Kampung tu. Technically dah bukan Gombak lah tempat tu, dia dah Kuala Lumpur kan. Kalau ikut sembadanan pemandaran dunia, bila Kuala Lumpur ni dah dipecahkan dari Selangor. So dah jadi KL lah. Sebahagian daripada Gombak tu dah jadi Kuala Lumpur. Jadi itu yang kami masih lagi sebut Gombak KL. Padahal kalau orang mungkin faham Gombak tu adalah Selangor kan. Tapi disebabkan yelah orang besar kat situ. Kalau situ orang tu itu adalah Selangor. So kami melekat lah panggil tempat Gombak. Pilih tempat tu sebab tempat sendiri. Dan kau dah kenal dalam komuniti orang kat situ dah. Tentulah memang kampung kami lah. Kampung ada dalam tu. So dia yang buat trigger tu sebab COVID lah. COVID lah. So bila COVID, pergerakan waktu tu terhad. So dia mempengaruhi juga keputusan kenapa kita nak buka. Dia dah di tempat sendiri. Daripada menyewa di luar apa semua. Dan lagipun rumah tu memang ada space. Dari rumah sewa, tapi kami dah tak sewakan. So kita gunakan balik, baiki balik rumah kampung tu, buat jadi sebahagian tu ada rumah tu jadi kedai. So kedai kopi, sambil tu jual buku. Sebelum tu sebab memang jual buku floating kan, bikin dari event, ikut mak, buka meja sikit. Kan kebanyakan pun penerbit sekarang ni bukan ada office pun. Kebanyakan memang aku jual macam kita. So kebanyakan memang aku jual buku mak aku je sebenarnya. Dan buku yang disukai lah. Maksudnya bidang yang disukai. Dan itu adalah dipengaruhi oleh orang tua aku juga. So floating dah ada kedai. Aku fikir kita kena ada kedai fizikal buku. Tapi ni je lah cara yang boleh aku buat masa ni. Asyik pun kedai dekat bandar tak mampu. So ni lah kita gunakan. Sambil tu sebab aku ada dekat kopi, aku jual kopi. So ada kopi dengan buku. Jadi setakat ni aku assume kau dah macam mana kau dah nampak dua dunia dah, aku assume lah. Kau dah nampak bahagian bandar dengan buku mahal, kau dah nampak dengan kampung. Jadi kau dah tengok lah memang ada perbezaan ke? Dari segi kau lah, kau dah menjaga dekat kampung. Di kampung ni, kampung dalam KL. Kampung ni dalam KL, bukan di luar Kuala Lumpur pun. Mungkin sebab kampung tu, yalah, duduk kat kampung. Kalau kita fikirkan soal kampung ni, bagi aku pergi sidang hari tu kampung juga lah. Yalah, cuma macam dia macam tiba-tiba ada skyscraper 2-3 tu lah. Di celah bandar tu tiba-tiba ada kampung. Ya, dia macam tu. Ada kampung. Itulah asalnya Kuala Lumpur.
Itulah asalnya Kuala Lumpur, kampung. Jadi kampung-kampung kami yang tepi-tepi ni ada dekat bahagian Gombak ni yang berbaki-berbaki dia. So bila sebut pasal soal tu, kita tak nak kata ni kampung macam kampung di luar bandar, di luar KL. Tapi mungkin sebab bukan kampung ni terlalu banyak rumah sewa. So banyak orang luar. Jadi dah tentu orang luar ni pun daripada luar Kuala Lumpur juga. So asalnya mungkin dari kampung. Dulu di bandar bekerja dan juga di situ. Dan binalah satu komuniti baru. Jadi aku tak dapat nak membezakan sangat. Ada je customer daripada kampung tu sendiri datang kebanyakan yang beli kopi. Itu jadi kedua. Oh, dah lalan datang ke kedai kopi, tengok. Kebetulan nampak tengok. Ada yang orang betul-betul lokal dan ada orang luar yang nyewa. Tapi kebanyakan tengok orang luar yang nyewa, yang itu yang datang kedai. Compare dengan orang lokal betul-betul lokal. Dari sudut membaca tu, membeli buku tak susah lah, tak dia tidaklah segah macam kedai buku di luar macam yang besar-besar tu. Dia nasib-nasib je kot aku kata. Aku boleh kata nasib-nasib lah. Buku tu boleh dijual nasib-nasib. Aku ada soalan ni pun aku teringat aku pernah bawa member kat sini kan. Bawa pergi Kino, bawa pergi apa yang dekat Bukit Bintang Indis tu kan. Dah ayat dia orang macam wow, Malaysia ada kedai macam ni, buku besar-besar ni. Lepas tu siapa yang baca sebenarnya? Aku terkejut ada reaction macam tu. Cakap kedai buku besar? Kedai buku besar macam tu. Bila dia tengok Kino, tengok Indis tu macam wow, besarnya. Malaysia ada juga yang baca bukunya. Oh, di dunia dia Vietnam boleh Kino. Aku dah mesti dah Kino Vietnam. Faham. Sama je. Macam kat tempat aku sama je. Sama juga. Orang surprise lah, terkejut lah. Ya, dia macam ni kat sini. Jual buku. Lagi terkejut. Yang paling terkejut tengok ada buku yang aku jual tu. Yang dia orang tak nampak dekat kedai buku yang premier tu. Oh, okey. Diorang agak surprise. Ada lokal-lokal title kat sini. Tak pernah nampak pun dekat luar. Ada. Dan orang yang bercakap tu adalah orang yang membeli buku, orang yang membaca. Dan nanti yang membaca bahasa Inggeris. Tapi tak didedahkan sangat dengan pembacaan bahasa Melayu, punya sastra. Ada. Dan itu yang membuka mata aku juga. Oh, rupanya memang ada orang yang tak tahu bahawa perbukuan Malaysia ni sebenarnya besar juga. Sastra Melayu ni, apa tak kisahlah Melayu ke Inggeris ke, ada. Mungkin orang tak sangka banyak. Lagi-lagi Hindi banyak. Jadi orang kagum. Sebab mungkin orang tak jumpa dekat kedai buku yang meja, yang utama. Nak kata pendarahan jugalah. Aku berani cakap lah, kedai tu memang aku rasa lebih kepada mendedahkan kepada masyarakat. So orang yang datang nak beli kopi, ada buku lah, tengok. Kadang tak percaya. Ada buku lah kat sini, buku ni kau baca ke bang? Ada, saya jual ke? Jual ke? Betul. Ada yang ingat buku tu prop. Oh, okey. Ada yang ingat setakat buku hiasan je lah, macam baca. Ada yang sangka galeri je, letak buku. Wah, ni koleksi abang ke? Oh, koleksi. Wow, okey. Tadi saya jual buku ni, buku ni saya jual. Ada yang macam tu sangka. Jadi kau faham lah maksudnya. Masyarakat sebenarnya pendedahan terhadap kedai buku tu agak rendah. Dia tu pun lagi cerita soal macam dia ingat kedai alat tulis apa semua. Alat tulis. Tanya datang nak photostat. Ada. Sebab dia jual buku saja. Sebab ada buku. Kalau foreigner lagi nampak, abang ada fotokopi dia tanya aku. Kejut aku nak photostat lah. Peluang juga tu, kan? Peluang juga. Banyak peluang ni. Macam pendarahan lah. Tapi boleh juga kalau cerita pendarahan sebab sekarang ni pun social media banyak. Tapi social media pun kadang-kadang dah, sebab aku baca ada satu artikel kat Awani pun. Aku baca dia tulis majoriti akan beli buku kalau benda tu dah viral ataupun influencer dia orang dah review. Yang tu majoriti orang akan beli. Algorithm lah, timeline. Oh, benda ni banyak lah kalau kita tengok dekat social media, ada orang berdebat hal-hal macam promosi. Kenapa ni? Tak tahu. Orang nak buat promosi ke? Yang tu selalunya dia persoalan. Dia tu sering timbul lah. Jadi zaman sekarang ni orang promosi social media aja. Tapi social media pun ada algoritma dia sendiri. Itu pun satu pada aku negatif lah. Sudut dia apa kata sisi negatif
sosial media ni sebab algoritma lah. Dia hanya keluar apa yang kita cari. Ya, betul. Kalau kita tak cari benda tu, dia tak akan keluar. Dia tak macam dulu kot. Sekarang ni dia macam tu. Jadi kalau kecenderungan kita sukan je, Memang sukan sajalah. keluar sukan lah saja. Kalau kecenderungan kita buku je, keluarlah buku. Tapi kalau kecenderungan buku Inggeris, keluarlah buku Inggeris. Tapi kalau kecenderungan kita Hindi lah. Itu sastra Melayu. Sastra Melayu lah. Ada macam tu. Ya. Macam dekat Threads pula kan. Sekarang ni keluar dekat aku punya timeline kopi. Macam kenapa ni? Mungkin sebab aku banyak cari kopi. Sebab Kalau Instagram kau kena tukar sendiri. Ya, sebab tu Instagram aku pula ada link kan dengan tu. So dia kopi juga. So kopi dia keluar. Kisah-kisah kopi, debate pasal kopi, gaduh pasal kopi semua begitu. So macam tu. Dia kecenderungan tu pun kadang-kadang orang tak suka benda tu. Jadi sebab promosi banyak je dekat sosial media. Banyak sangat. Banyak sangat story semua keluar. Hari-hari keluar saya tengok. Aku tengok. Tapi ada yang kata, kau tak ada buat promosi ni. Kau nak buat promosi macam mana? Nak pasang billboard ke? Mana ada duit. Terus terang lah, bukan nak kata benda itu nak apa. Tapi betul. Dana adalah benda yang sukar untuk dalam satu penerbitan. Nak pasang banting ke, nak kena ada permit. Kita dah bukan hidup di zaman promosi seperti zaman dulu. Dulu semua physical ni promotion kan. Sekarang is digital ni promotion dan lebih mudah dan lebih murah. Ya itulah sama ni kau guna macam tu lah. Digital lah banyak. Banyak digital. Tapi secara tak langsung pun kau sebab jual kopi, jadi orang akan datang untuk kopi. Kau secara tak langsung boleh market juga lah buku. Ya. Walaupun kau market kopi saja. Asalnya sebenarnya aku nak jual buku. Oh memang kau nak jual buku? Memang nak jadikan kedai tu memang kedai buku tu betul. Kopi tu sampingan je. Tapi dah terbalik sekarang. Dah lebih enjoy fun jual kopi. So kadang-kadang buku pun kadang jujur-jujur pun aku dah lama tak update kan. So tu pun satu masalah tu jugalah. So kadang-kadang benda ni aku handle sendiri. So nak curate buku tu agak slow. Kadang aku harapkan kawan-kawan penerbit yang mandiri ni lah. Dia orang yang bawa buku letak assignment. Dia orang yang makan. Alhamdulillah lah, dia orang tolong. Ada buku baru lah letak ni. Fikir lah semua kan. Mana yang perlu cash, kita ambil custom ke apa. So harapkan dia orang lah. Dia orang banyak menolong. Ya lah sekali community tu akan tolong community tu tinggi. Yalah, macam tu lah. Harapannya macam tu lah. Tapi kau sepanjang kau duduk dalam komuniti sebab aku pun technically duduk dalam scene buku ni baru tahun lepas. Kau ada tak nampak bayang yang komuniti ni boleh lagi besar atau tembus ke jadi benda yang bukan komuniti, jadi benda yang biasa orang regular benda biasa pun. Boleh sebenarnya. Kau nampak Semua aku tak tahu nak buat macam mana. Tapi sebab aku nampak ada orang-orang ni. Orang macam kau. Kan? Orang art lah khususnya. Tapi ada je orang-orang macam book influencer, book tuber. Orang-orang ni lah. Selain penulis, orang-orang ni lah buat review. Cuma aku berharap sebab aku tengok lah, aku nampak macam kecenderungan tu banyak ke arah buat buku luar. Buat review buku luar. Faham lah sebab diorang pun macam ada yang macam kerja diorang ni mulas buku kan. Pengaruh ni tentang buku. So buku pun banyak diberi oleh distributor, pengedar. Banyak buku luar. Ada je buku tempatan. Cuma mungkin lah kalau kita boleh banyakkan lagi, dapatkan lagi ulasan-ulasan orang-orang begini untuk buku-buku ni. Ada hadirah yang dah banyak. Cuma mungkin boleh banyak lagi pun. Benda ni boleh dikembangkan lagi. Boleh kembang. Macam yang aku cerita tadi lah. Ada yang pembeli buku ni yang pembaca ni, dia terkejut. Ada kedai buku macam kedai aku ni. Dan ada banyak buku lokal. Itulah. Orang yang macam tu. Orang yang macam tu. Orang yang macam tu. Penting. Mungkin dia pun mungkinlah kot aku dah membawa dia sedikit ke arah buku tempatan tak kot. Saya dah tak langsung. Tak tahu kalau dia tengok nanti kan aku cakap ni kan masuk bakul kat sendiri kan. Tapi aku rasa macam tu lah. Aku dapat jadi penghubung. Sebab dia cakap macam tu lah. Aku dengar dia cakap kan. Itu sembang dengan dia. Dengan harapan benda ni akan memumpuk lagi. Buka lagi jalan, buka mata, lebar lagi. Sebab penting kan juga masa aku bawa member aku pergi ni Kino. Dia terkejut harga mahal lah sebab harga export. Sebab aku cakap tadi kalau murah aku pergi apa lebih lokal semua murah. Baca buku lokal lah. Buku lokal macam tu. Betul. Balik kat situ lah. Bacalah produk tempatan. Cuma kau tak rasa buku mahal tu betul ke tak yang membuatkan orang tak mau membaca? Mungkin. Buku mahal. Aku sendiri pun ambil buku pun tak selalu. Aku beli buku pun selalu buku international memang jarang dengan saya selalu. Sangat. Cuma sangat.
Buku biasa pun dia mana-mana lah. Sebab macam mana cakap lah, Tapi tak boleh salahkan, diorang pun kertas pun sekali mahal. tak boleh sebab kos hidup. So manusia perlu utamakan kehidupan dia yang benda yang lebih asas dulu daripada buku lah. Kita faham. Tapi ada je yang berusaha nak membaca, beli. Cuma kita kena bantu lagi mendedahkan. Tak semestinya beli buku baru. Banyak je pilihan buku second hand. Sebetulnya tidak ada alasan lah untuk kita tidak membeli. Cuma kita kena cari jalan lah. Kalau kita rasa betul nak baca, nak beli, kita belilah, cari lah. Banyak second hand, RM5, RM8. Aku selalu beli buku-buku dekat pakai. Tapi aku letak kedai tu untuk orang baca benda-benda tu lah. Kadang jumpa buku best-best. Dapat murah kami RM8. Murah kami RM8. Nasib-nasib lah. Tapi nyelam lah. Tengoklah sosial media, grup-grup kolektor buku semua tu kan. Kat IG, kat Facebook. Ada orang-orang yang menjual pakai. Adalah beberapa yang aku suka, yang aku selalu rujuk. Banyak buku lama, klasik-klasik. Charles Dickens ke kan, murah-murah, tahun 80, tahun 60 punya terbitan, dah kita nak koyak-koyak. Tapi kita kalau boleh baca lah. Beli je. So tadi kau cakap pasal ulasan kan, apa pendapat kau kat ulasan yang orang dia tak belajar pun sebenarnya pasal menulis apa semua ni, tapi dia bagi ulasan, kau okey tak? Kan sebab ada setengah yang macam kau kena sampai one tahap. Boleh, tak ada masalah. Itulah fungsi guru tu. Kan? Tak perlu pun ada tahap pemahaman akademik yang tinggi nak memulaskan tulis. Tulis tu pada aku pandangan orang yang membaca, sebagai pembaca. Bukannya pandangan ahli akademik sastra ataupun pakar kritik ataupun pengkritik. Jadi tak salah. Yelah, penulis tu kena sabar lah. Itu je. Aku baca semalam aku baca Robin Sloan punya tulis. Aku suka buku tu. Tapi aku baca mula-mula dia adalah Robin Sloan ni penulis novel Mr. Penumbra 24 Hours Bookstore. 24 Hours Bookstore. So tajuk dia pun dah catchy lah. Aku suka benda-benda magic ni. So aku beli buku tu waktu aku nampak. Judul tu aku nampak kan. Hari aku beli terus. Baca. Okay, mula-mula fine, lama aku dah start bosan. Baca lah. Duit saja tengok. Betul pun. Ramai yang macam bagi rating rendah. Ada yang suka, ada yang bagi rating rendah. Antaranya dia ni nak menulis pasal kedai buku ke, nak bercerita tentang life manusia ke, atau cerita pasal dunia teknologi, nak cerita pasal Google. Kau nak perlu buat benda tu ke? Jadi tapi itulah Muhammad tu kenal. So dia pun menerima ulasan-ulasan itu. Tapi itulah dia. Penting lah. Dia tahulah apa orang punya pendapat. Dengan yang lebih semasa kan. Tak semestinya teknikal. Pengisian tu. Dia lebih kepada dia nak menyebarkan saja. Tapi setakatnya okey lah kau meniaga buku. Okey, alhamdulillah. Dari sudut jualan tu tak adalah okey sangat. Betul lah. Itu buku pun. Aku pernah sembang dengan yang lebih senior lah. Orang-orang yang lebih ahli jual buku. Dia kata kau nak kaya kau jangan jual buku lah. Jangan jual buku. Terus terang. Kau nak kaya jangan jual buku. Nak kaya cepat, jangan jual buku. Jadi benda yang selalu aku keluar kat dalam aku punya baca television ni lah, ialah perbandingan kita dengan negara-negara membaca. Memang ada perbezaan tu ke? Tak tahulah. Cuti kan. Bukannya untuk negara. Yang aku nampak kedai buku banyak orang membaca ada. Tapi adakah seperti yang selalu orang bukan? Susah nak cakap sebab aku tak duduk sana. Betul juga. Tapi kalau berdasarkan pemahaman, kalau kita tengok di luar banyak aktiviti perbukuan sangat banyak. Okay. Dan sekarang aku nampak di Malaysia pun dah makin banyak. Ya, betul. Mungkin dunia digital sekarang, sosial media lah banyak bantu sebenarnya, pendedahan tu. So keep on rolling lah begini. Aku nak kata Malaysia tak ada, tak boleh. Ada. Kita sedang ada. Tengah ada. Okay, kau sepanjang duduk ni kau nampak tak perbezaan dia? Generasi-generasi kan? Setiap generasi lain-lain ke? Ada peningkatan ke? Baca? Baca. Sepanjang kau lepak lah? Lepak. Dalam maksudnya secara menyeluruh lah. Peningkatan tu tentu ada. Aku pun sebenarnya jarang ikut aktiviti yang anak muda ke, kau tanya indie kan. Jarang ikut. Aku banyak ikut event orang tua. Sebab aku dengan mak aku kan. Faham. So
Sorry If orang tua orang muda memang nak kena cakap lah. Orang tua lebih perdana lah. Orang muda lebih ini. Oh ya? Pada aku. Yang aku tengok. Ni yang kau perhatikan. Gerakan lah, gerakan. Ha. Orang tua lebih banyak persatuan. Mungkin ada orang muda dalam tu. Tapi itulah budaya dia. Orang muda lebih suka buat sendiri. Mandiri. Langgar semua. Sedangkan waktu tu orang tua pun pernah muda dulu. Dan dia pun kau langgar juga dulu. Ya. Mungkin sebab dah ada persatuan. So benda tu semua ada adab dia sendiri. So semua ada structure. Muda tidak dia langgar. Dia buat je. Rasa boleh buat. Ada duit sikit buat. Dah makin kerap ikut. Tengok. Sebab syuk lah. Jadi aku tengok. So bila diorang buat aktiviti seni macam-macam. Ada. Dan ini aku balik pada aku tengok masa kecil dulu lah. Tengok orang tua punya Kau kembali ke? Ini memang buat sama je. Last kali kita raya. Sama je. Semua tak ada istilah ND tak ND apa benda tak ada tau. Itu kan. Itu lah. Aku buka atas lantai kat meja. Nyanyi-nyanyi semua. Buka tasar kan. Semua pernah muda. Semua orang pernah indie. Semua orang pernah buat sendiri. Sama je. Itulah kadang mungkin kita dah selesa. Bila dah selesa, dia jadi beza pula. Itu yang macam tak ada orang sikit. So kalau ada penyatuan tu lagi bagus lah. Ya, betul. So bila tengok aktiviti ni, aku tengok lah. Ramai. Tak muda lah. Berminat nak tengok. Nak ambil tahu. Jadi peluang setiap ada. Jadi promotion kena belasah selalu buat. Dan banyak aktivis sekarang tengah buat sekarang. Apa nak buat tak boleh sebab kerja kunci. Kampung. Tak ada parking. Oh, itu banyak. Itu je. Paling nak buat event, parking tak ada. Okay. Jadi aku rasa boleh tamatkan kot dekat sini. Okay. So, Ika ada apa-apa kata tak Tak ada kot. Tak ada. Terima kasih banyak lah. Sebab flower lah. Aku takut kan kalau di viewer kan. So, soalan aku okey kan tadi? Okey. Sekarang ni aku pun dapat berkongsi sikit lah. Punya pandangan lah dalam hal ni lah. Okay, so jumpa korang episod akan datang. Subscribe, like dan share. So jangan lupa datang Sidang. Dan episod ni kita orang rekod dekat rumah 105 Reda KL. Korang boleh datang. So bye bye.